Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Semoga semua penonton-penonton saya ini berada dalam keadaan sihat, selamat, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan selamat daripada segala perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah kepada semua yang subscribe saya. Saya pada hari yang ke berapa saya tak ingat lah. Saya ada lebih kurang 500-600 subscribers. Tapi dalam masa 2 hari dia cecah lebih kurang dalam 10,000. Lepas tu hari ke berikutnya 12,000, 13, sekarang ni 14,000 subscribers. So saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana menyokong saya. Banyaklah komen-komen. Lebih kurang dalam 500-600 komen. Saya jawab. Yang mana saya mampu jawab, insya-Allah nanti saya akan jawab lagi lah. So pada hari ini saya teruskan. Hari ini saya tak pakai uniform lah hari ni ya. Hari ni kami ada gotong royong. Kan pun dah dekat pukul 5 dah. Saya dah nak balik dah ni. So saya ambil masa sekejap untuk berkongsi apa yang saya fikirkan perlu dikongsikan. Okey tuan-tuan semua. Jadi dalam subscribers, dalam komen saya yang lepas, part 1 dengan part 2, ramai tanya tau. Ramai tanya, dia tanya apa ya? Contohnya dia tanya macam solat. Bagaimana solat? Okey, apa yang saya nak cerita adalah mengikut pengalaman saya sendiri ya. Iaitu masa zaman saya ambil basic komando tahun 1999 sebenarnya, bukan 1998. 1998 tu saya tauliah. Jadi 1999 saya ambil siri basic komando siri 2. Masa tu solat saya yang saya ingat surau ada, peringkat camp ada surau. Jadi kami kena bangun pukul 4.30 pagi. Bangun 4.30 pagi. Kami kena gotong royong dulu, bersihkan kawasan camp, tempat latihan. Bangun pukul 4.30 pagi kita kemas lah tempat kita tidur tu, dekat orang panggil apa, hotel 5 bintang tu. Yang kita tempat kami tidur tu, kami kemas kemah, hemok semua kami kemas, lipat. Lepas tu kami kena cuci kawasan sampailah azan subuh. Okey, azan subuh semua sekali kena berhenti, melainkan non-muslim lah. Kami solat. Okey, lepas tu peringkat camp lah. Peringkat hutan saya ingat kita akan berhenti tau. Sepanjang perjalanan lah. Perjalanan yang kita buat selesai, kita akan berhenti time makan, time tu lah kita bagi masa sendiri solat. Kalau kita dalam perjalanan kita bergerak macam jalan lasak. Saya jalan lasak 160 km tau. 160 km. Saya berjalan lasak 40. 4 kali checkpoint. Bila masuk tu makan, kami akan berhenti makan. Lepas tu kita solat, ambil masa solat lah. Memang banyak yang antara penuntut-penuntut tu solat. Saya pun tak pasti berapa ramai solat, berapa ramai tak solat. Itu solat ni adalah tanggungjawab masing-masing lah. Okey. Itu cerita pasal solat. Pernah satu tu ketika tu kawan saya dia ustaz lah. Kalau siapa ustaz masa tu kan jadi imam lah. Jadi imam solat dia berhenti lama tu. Dia baca dah habis dia berhenti lama. Lepas tu bila dia sambung balik lah. Tapi lama lah. Lepas tu kami tanya ustaz, kenapa ustaz berhenti lama? Ustaz tu lupa rakaat dia kata. Bagi saya ni dapat waktu solat ni satu benda yang sangat best lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya boleh rehat. Bukannya nak pergi jumpa Tuhan. Dah time solat tu dapat basuh muka, dapat cuci badan, ambil wuduk kan. Lepas tu sementara nak menunggu waktu ni, tunggu duduk dalam surau, tertidur, lapar lah, macam-macam lah. Lepas tu solat masa tu rehat lah ni. Bagi saya masa tu rehat lah. Okey. Lagi dia tanya lagi, betul ke komando ni banyaknya otak sengit? Okey. Kalau orang tanya saya kan, betul ke komando ni otak, selalu senang kita cakap ni, betul ke komando ni gila? Komando sebenarnya tak gila, tapi komando lebih gila daripada gila, iaitu gila-gila. Cuba bayangkanlah kita naik tinggi-tinggi kan. Naik 10,000, 20,000, 30,000, 33,000 kaki. Naik ke terbang, kita pergi terjun. Kita naik kapal, cantik-cantik pemandangan, dah kita pergi menyelam. Macam itulah. Ada motor, ada kereta, kita jalan kaki.
Maksudnya komando ni dia gila-gila. Kan. Jadi adalah juga kalau kita kata bukan komando sekalipun, kalau kita kata kita kata masalah mental ni kan. Ada juga cikgu pun ada, doktor pun ada masalah. Doktor ada lah. Saya tak pasti doktor. Okey, mana penjawat awam ke ataupun orang kampung kita pun ada juga masalah mental kan. Tapi bila tang komando ni kan, bila dia ada masalah mental, orang kata oh komando gila. Macam itulah sebenarnya tak. Tengok saya ni okey je ni. Ada master lagi ni, insya-Allah lepas ni sesama PhD pula. Oi, komando ada PhD, komando ada master. Itulah sebenarnya komando ni pun macam orang biasa, macam tuan-tuan, macam perempuan juga, macam orang biasa. Cuma profession dia tu, bidang tugas cari rezeki. Saya cari rezeki untuk anak isteri saya, bekerja sebagai askar dan dalam bidang kepakaran khusus iaitu komando. Macam tu je lah. Tak lupa buka lampu. Okey. Seterusnya lagi dia tanya, betul ke komando makan katak, makan biawak, makan apa lagi? Makan monyet. Ini tak lain tak bukan ni masa kita buat demonstrasi lah ni. Kita buat kalau ada hari tentera darat, keupayaan hari sambutan tentera darat, kita akan demonstrasi keupayaan tentera darat. Situ kalau Pak Komando ni kan, dia ada pondok tu, pondok yang untuk komando punya survival lah kita tunjuk. Kita panggang monyet lah, biawak lah kan. Tu bila orang tanya tu, betul ke komando makan katak, makan ni kan? Dia sebenarnya macam ni. Kita masa dalam basic komando ni, kita survival tau. Kita survival ada dua. Satu survival payah, satu survival hutan. Survival hutan ni kita duduk dalam hutan, lebih kurang dalam 12 hari kita tak makan. Kita buat kemah, kita buat pondok kita buat perangkap, kita buat jerat lah, jerat tu pondok tu kita akan buat pondok. Kita buat aktiviti dalam camp tu. Kita anggap macam kita dah jolok sang ketebuan kan. Kita dah serang kemah musuh ataupun pengkalan musuh yang besar. Kita lari ke dalam hutan, kita dah tak ada apa dah. Jadi kita survival. Itu sebenarnya tu. Jadi dalam hutan kita ni macam-macam makanan ada. Termasuklah binatang-binatang ataupun orang panggil kijang dahan. Kalau nak cari kijang yang betul itu susah tu nak cari. Kijang dahan ni banyak. Duduk atas dahan kan. Kijang juga tapi kijang dahan. Yang kok panjang tu kan. Yang tu mudah dapat. Jadi kita gunakan sumber-sumber yang ada macam biawak. Biawak senang dapat. Kalau ada bangkai binatang kan, kat situ biawak akan sampai. Lepas tu katak senang dapat. Ini cerita pasal survival. Jadi jurulatih nak tunjuk kat kita cara siang biawak, siang monyet, siang katak untuk kita makan masa survival. Tu masa saya lah, masa saya. Jadi kan bila kita dah survival, kita dah hari ke-10, hari ke-11 kan, kita tak makan kan. Jadi makanan-makanan tu jurulatih panggang, salai apa semua tu kan, dibagilah rasa. Terpulang pada siapa yang nak makan. Tak nak makan pun tak apa. Jadi time-time kita lapar tak makan kan. Jadi kita makanlah time tu. Saya makan burger. Saya makan nasi biryani. Tak ada. Saya lawak. Saya time survival tu saya makan apa? Saya makan saya tak makan lah kot. Cakap tak makan. Kita makan sekadar kita nak rasa, oh macam ni rasa dia. Okey. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua, penonton semua kan. Kalau kita dah ada dalam hutan, kita dah tak ada apa dah. Kita tak ada skill, kita tak ada apa. Nak tahan jerat, susah. Kita nak menembak, weapon kita tak ada. Macam mana kita nak cari? Nak cari ikan. Ikan ni kita nak cari ikan. Ikan mungkin boleh lah ikan. Tapi yang paling mudah sekali tuan-tuan perempuan semua, kita paling mudah kita tidur atas tanah atas dekat pondok kita betul ataupun dekat kita punya hut kita tu. Jadi gunakan parang ataupun kayu kita korek ya. Apa ada dalam tu? Kita akan jumpa apa? Yang panjang-panjang tu. Cacing. Okey, cacing. Cacing ni sebenarnya tapi dalam basic komando tak ajak tau benda ni tau. Cacing ni sebenarnya kan binatang yang paling banyak protein. Okey, kita sebenarnya kita nak dapatkan tenaga supaya
otak kita boleh berfikir dan kita boleh teruskan kita punya perjalanan. Kalau kita tersesat dalam hutan, kita dah, masa kita sihat tak apa, makanan kita banyak, tapi bila kita dah makanan dah tak ada, macam mana kita nak teruskan? Kita nak keluar ni dari hutan ni, nyawa kita ni. Makin lama duduk dalam hutan, kalau kita tak ada skill, kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kalau kita luka, lagi bahaya, dia boleh jadi jangkitan. Jadi macam mana cara kita nak buat? Jadi yang paling mudah sekali adalah cacing. Cacing protein tinggi. Makan cacing, kita akan dapat tenaga, kita move. Itu paling simple, paling mudah. Saya rasa kalau ikut mazhab mesti tak tahulah, saya cuba cari dalam hukum makan cacing ni kan. Cacing ni dia nak kata binatang yang bertaring, tak bertaring. Nanti kita cek balik lah. Itu kalau kita berada dalam keadaan darurat. Itu cerita pasal darurat. Okey, seterusnya lagi. Betul ke komando ni pendiam, garang? Lepas tu bila sebut tak komando saya, pisau komando je, oh orang dia mesti macam ni, mesti macam ni. Tak. Saya ni, betul, saya ni. Lihat saya macam itulah. Sebenarnya karakter tu, profession tu tidak menuntut certain karakter, maksud saya. Contoh kalau komando mesti macam ni, muka mesti jangan senyum, mesti misai, turun ke bawah ke, naik ke atas ke. Tak. Maksud dia, kita ikut diri kita sendiri. Dalam gerahas, regimen gerahas ni macam-macam lah. Ada yang badan sasa, ada yang badan biasa, ada yang macam tengok saya ni kan. Saya ni kira dah gemuk ni, saya dah diarahkan turunkan berat badan nanti. Saya harap penonton semua nanti bagi sokongan pada saya. Saya akan mendapat muka cengkung balik nanti. Cengkung sikit lah ni, dah bulat dah ni saya rasa ni. Saya pun dah segan lah kalau pakai berry, pakai uniform. Alamak, tengok perut saya kan. Tak apa, saya insyaAllah saya akan turunkan berat badan saya nanti ya. Okey, lagi apa lagi nak tanya? Ramai ni yang tanya ni. Tak apa, nanti saya akan jawab sikit-sikit nantilah. Tapi di sini apa yang saya nak kongsikan pada petang yang penuh berkat ni, hari Jumaat ni kan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya yang sangat bagus saya rasa. Yang mana saya boleh bagi tuan-tuan punya semangat. Bagi tuan-tuan punya bagi dorongan, bagi idea. Kalau tuan-tuan semua ada planning apa-apa, saya harap dengan saya perkongsian saya ni dapat. Sebab bidang saya bidang psikologi. Salah satu platform saya gunakan ni kita panggil psychological operation. Macam tu, PsyOp, kita panggil PsyOp. Tujuan saya apa? Tujuan saya nak tarik ramai lagi yang masuk askar, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke. Saya nak buka persepsi tuan-tuan tentang pasukan khusus. What is commando all about? What is special forces is all about? Kan, lagi saya nak apa lagi? Sebab tak ada siapa dah yang akan ganti. Lepas ni anak-anak saya pun, anak saya pakai cermin mata, pakai tak berminat dengan askar. Jadi siapa nak akan mewarisi regimen gerahas ni ya? Jadi kita kena ingat tuan-tuan, dalam dunia ni seantero dunia ni, tidak ada satu negara pun yang bagi parti komunis letak senjata melainkan Malaysia kita. Jadi di sini kalau kita lihat kan, bagaimana Malaysia mampu bagi komunis letak senjata surrender. Cimping, kita kata Cimping, Conco, termasuk Paraku, Parti Komunis Kalimantan Utara, yang Sabah Sarawak tu kan, yang Sarawak tu kan. Jadi komunis letak senjata surrender. Mana-mana negara tidak ada. Komunis ni dia, kita kata dia rangkaian dunia kan. Jadi hanya di Malaysia saja. Pasal itulah kita kata yang Amerika punya kan, Delta Force ke, Green Berry ke, lagi siapa lagi, SAS, the British ke, New Zealand, Australia, banyak berminat dengan Malaysia sebab ilmu kepakaran hutan dia tu. Sebab orang lama gerahas dulu kan, macam zaman-zaman dulu saya pun tak lahir lagi masa tu kan. Dia orang inilah yang menyabung nyawa mempertahankan tanah air kita daripada ancaman komunis. Termasuk kita punya regimen Askar Melayu, regimen Ranger, PDRM kita yang menyalurkan maklumat kepada Special Branch kan, bagi A1 Info. Banyak. Akhirnya komunis letak senjata. Padahal tuan-tuan, negara kita ni hutan dia, kalau kita lihat Banjaran Titiwangsa tu yang sambung daripada Perak banding pergi ke Pahang kan,
Kita hutan, kita surround dengan hutan tau. Kita ni antara hutan yang tertua di dunia lah, antara lah. Saya tengok yang hotel hutan banding tu kan. Macam mana kepakaran kita yang ada boleh bagi komunis letak senjata. InsyaAllah lah nanti saya dapatkan hero-hero komando yang tidak didendang. Cerita ni kalau saya tak videokan, cerita ni akan habis. Saya akan ambil sahabat-sahabat saya yang brother saya dulu. Saya akan temu ramah nanti, termasuk pegawai kanan nanti, bekas-bekas panglima nanti saya akan share supaya generasi sekarang faham apa itu pengorbanan Regimen Gerak Khas daripada dulu sampai sekarang. Okay, insyaAllah saya akan share. Cuma hari ni yang saya nak cerita tadi itu, bagaimana saya masuk Gerak Khas dan komando ni, Regimen Gerak Khas boleh ubah sikap saya. Dulu saya sebenarnya putih macam kapas kulit saya. Yang putih kami hitamkan, nampak sekarang saya dah gelap dah. Yang gelap kami putihkan. Kawan saya dulu kulit dia gelap, tapi bila masuk Gerak Khas putih, tak payah pakai produk. Yang lembut kita keraskan. Dulu saya lembut, jalan pun sopan santun. Bila masuk dalam Regimen Gerak Khas, dia pagi saya sasak. Tengok tu tangan saya, nampak tu. Nampak? Tak adalah, semua ni isi. Ni bukan masa, semua ni isi. Lagi apa? Yang lurus, yang bengkok, kita luruskan, dia kata. So kan, bila saya lihat di situ kan, peranan Regimen Gerak Khas ataupun peranan Kerjaya, peranan saya masuk askar ni, dia ubah diri saya. Daripada yang pertama sekali saya lihat kan, saya lihat di sini perangai-perangai saya yang pemalas kan, dia ubahlah diri saya tu. Daripada latihan pegawai kadet, masuk Gerak Khas, Regimen Gerak Khas lagi lah. Time. Kamu masa di dalam Regimen Gerak Khas ataupun masa kamu anggap macam ajal kamu. Tidak dipercepatkan sesaat, tidak dilewatkan sesaat. Makna dia time kita, punctuality time kita mesti tepat. Itu yang diajak dalam latihan sebab kita main dengan bangan minit dan juga saat lah, kita punya timing kita tu, kita akan kira sampai situ. Dia ubah sikap saya. Kawan-kawan saya kata apa? Kawan ni dulu debe ni, dia kata kat kampung ni pukul orang sana, pukul orang sini. Masuk komando terus jadi baik, bukan jadi baik. Rupanya dalam Regimen Gerak Khas ramai lagi yang gedebe. Dia cakap macam mana tahu? Demo tak kira di mana demo datang, hang main daripada cerok mana sekalipun, hang Samsing ke, hang masuk camp saja, hang sangkut semua Samsing, hang gangster, hang dekat pagar camp. Masuk bagi orang biasa. Keluar nanti, ambil lah balik tangkai ke, taring ke atau apa segala, pakai balik, teruskan balik. Itu yang diajak. Rupa-rupanya dalam tu, brother saya dalam tu kan macam-macam orang. So kami duduk satu bumbung, makan sekali, berlari pagi-pagi sekali. Lepas tu susah senang sekali. So kami jadi bersatu dengan latihan, dengan didikan, dengan segalanya. So bentuklah diri kami yang baru. Dulu rasa tak kuat, tapi bila kita bergabung, kita rasa kita kuat. Jadi bila kita rasa kuat, kita ada keyakinan dalaman. Bila pergi basic komando, lulus basic komando, latihan yang paling susah di dunia, saya cakap. Tak kisahlah kalau kita kata komando negara Uzbekistan ke, Nicaragua ke, Zimbabwe ke, Ghana ke, nama kata Special Forces ni, semua teruk latihan dia. Jadi kan, bila kita dah buat latihan tu, baru kita tahu, ya Allah, rupanya aku mampu ni berjalan 160 km dalam masa 2 hari. 2 hari lah. Sekejap saya nak check balik 2 hari. Ya, 2 hari. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Saya mampu berjalan. Tak boleh berjalan dengan kaki, saya berjalan dengan lutut. Tak boleh jalan lutut. Tak kira. Kau merangkak lah sampai ke garisan penamat. Saya jadi OC ataupun ketua cawangan komando. Saya melatih banyak komando di bawah siri saya. Ramai jugalah bawah siri saya train anggota bawahan ataupun pegawai berjaya jadi komando. Ada seorang student saya tu bawa ranting kayu, jalan melelong-lelong ranting kayu, pasang drip, ada drip. Doktor kata okey, boleh? Doktor kata okey, boleh. Tengok keadaan dia ni, cuma kita follow di belakang. Dah nak sampai dah.
bawa drip jalan. Bayangkan gambar tu ada dalam National Geographic punya dokumentari. Ramai yang tanya, tuan kau ni yang dokumentari? Ya, hari ni saya mengaku saya lah tu, tapi filem tu dah 2011 2012. 2011 2012 kan. Lagi apa lagi? Dia beritahu saya disiplin, saya dapat bantu orang tua saya. Saya masuk askar ni sebenarnya kan, saya tak tahu ni komando ke apa, saya tak tahu. Yang saya tahu, masa masuk kadet, saya dapat lebih kurang dalam RM750 kot allowance. Saya training kadet setahun dekat Maktab Tentera Diraja kan. Setahun saya kata saya dapat 700 lebih. 10 bulan maknanya sebulan 700 lebih, 10 bulan 7,000 lebih saya kata. Banyaknya 7,000 lebih masa tu kan. Jadi saya boleh bantu keluarga. Otak saya nak bantu keluarga saya ya. Saya orang susah sebenarnya. Mak saya tak bekerja. Mak saya buat acak limau, pulih maruku, buat maruku jual. Acak limau tu kalau bulan puasa mak saya buat, saya akan pergi jual lah kat kampung-kampung ni, kat rumah-rumah orang ni. Lepas tu kalau apa, mak saya buat maruku, nak raya mak saya buat maruku lah. Ayah saya tukang kebun saja, ayah saya ni. Ayah saya tukang kebun. Saya anak sulung tau. Anak sulung daripada 5 adik-beradik. Jadi dengan masuk askar saya rasa saya boleh bantu lah. Saya boleh bantu ibu saya lah. Masuk askar saya buat potongan gaji wajib. Masuk askar saja wajib kena potong untuk ibu. Potongan wajib sampailah sekarang potong kat mak saya setiap bulan. Jadi mana kawan-kawan saya ataupun anggota anak buah saya yang tak dengar cakap tu kan, yang sering melakukan kesalahan, saya kata apa kat dia? Saya kata, hang kalau hang kerja tak elok, jadi apa-apa kat hang nanti, tiap-tiap bulan mak hang duk cucuk duit tau, ni gaji dah masuk cucuk. Tengok hang kena berhenti kan, na'udzubillah lah kan, na'udzubillah, benda-benda yang kita tak nak ni kan. Jadi bila dah kena berlakunya apa-apa pada hang, nanti bila mak ambil cucuk, tak masuk lagi duit. Tak apa, bulan depan dapat double. Bulan depan cucuk, tak masuk lagi. Dia tak tahu anak dia telah ditahan di dalam tahanan tentera ke dalam mana ke kan. Jadi benda-benda ni saya selalulah nasihat anggota saya, nasihat diri saya sendirilah. Okey. Lagi apa lagi, saya dapat jaga orang tua saya. Lagi saya dah ada kerjaya. Saya tak menyusahkan lah ibu bapa saya, tak perlu pening-pening. Askar ni daripada stokin, kasut, spender, semua diberi. Uniform, semua dibagi. Makan free. Makanlah sepuas mana pun nak makan. Pagi bangun awal, pukul 6 pagi, 5.30 pagi. Bangun, kita dah berlari dah. Orang lain duduk tidur. Lepas subuh, kita dah berlari. Kita berlari, kita balik, salin baju apa semua. Kita masuk kelas, masa kadet tu. Latihan pegawai kadet. Sampailah di tauliah. Saya dapat tauliah agung. Masa tu Sultan Tuanku Jaafar Agung masa tu dia pakaikan saya, bagi saya watikah. Adalah gambar, nanti saya share gambar nanti. Lagi apa lagi ya? Saya rasa pengalaman saya lebih mengenali diri, mengenali kelemahan, kemampuan. Yang mana saya rasa takut kan, saya berjaya mengatasi ketakutan saya ni. Lepas tu kalau kita kata kita tak payahlah kita nak masuk kongsi gelap ke, kita nak masuk mana-mana persatuan lah untuk meningkatkan kita punya self esteem tau. Self esteem ni dia punya keberanian, dia punya jati diri dia rasa dia bila dia masuk sesuatu pertubuhan dia jadi kuat kan. Kalau rasa kita nak betul-betul kuat, kita masuk regimen gerak khas. Kita masuk askar, sama ada pegawai ataupun ada pangkat, kita ambil kursus asas komando, kita test. Kalau kita jadi komando, kita masuk unit lawan keganasan tu yang pakai topeng tu. Mata macam tu. Pakai topeng. Kalau rasa siapa-siapa yang samsing, pergilah kidnap kita punya siapa-siapa VIP ke, ampas pesawat ke. Kita tak minta na'udzubillah lah, jangan berlaku dalam Malaysia. Buatlah tebusan ke, kan, baru kita kata samsing. Jadi grup-grup siapa? Grup-grup regimen gerahas ni lah, unit lawan keganasan akan pergi ambil selamatkan tebusan. Siapa yang lebih samsing? Macam tu. Ini saya CEO dulu cakap, kita masuk gerahas ni, kita jadi geng pakai topeng ni kan, kita buat operasi, kita ke sebuan ke apakah, kita lah samsing. Kan yang dekat-dekat kampung tu yang curi telur ayam, curi ayam tu, kalau dia rasa samsing, pergilah ampas bah ke,
hijack ke ataupun kidnap ke macam, barulah grup kita boleh turun. Itu sebenarnya bukan kita nak cabang siapa-siapa. Kita nak naikkan semangat, naikkan kita punya keyakinan pada kita, diri kita, pada anggota. Okey, lagi apa lagi yang saya nak share? Saya nak cerita lagi. Saya channel ni nanti saya akan panggil temu ramah. Tan Sri, ada Tan Sri yang bekas komando nanti. Kita akan dengar pandangan dia lebih dalam lagi lah tentang karakter ke atau tentang sejarah Gerahas kan nanti. Saya akan share. Lepas tu lagi saya akan share sahabat saya punya pengalaman. Dia dah pencen dah, bagaimana dia dapat bolos daripada jadi tawanan di negara orang, di negara orang di Sierra Leone kalau saya tak silap. Dia ditawan, dia buat misi PBB masa tu, dia ditawan. Cerita-cerita macam ni, cerita-cerita yang tertutup, dia tak diceritakan, lama-lama dia akan terus terkubur. Bukan generasi tuan-tuan awam, orang-orang civilian saja tau. Generasi tentera pun tak tahulah benda macam ni. Saya tak pandai menulis buku. Bukan tak pandai, tapi tak ada kemahiran dan tak ada sejarah menulis buku lagi. Jadi caranya saya share dalam video ni. Walaupun saya dah tak ada dah, video ni tetap ada insya-Allah. Jadi anak saya ke, cucu saya ke, cicit saya ke boleh tengok lah. Oi, ni Tok Nek ni dulu ni, rupanya Tok Nek macam ni. Macam tu. Kan, termasuk sejarah-sejarah penting lah peranan Regimen Gerahas menentang ataupun mempertahankan tanah air tercinta, termasuk di luar negara. Yang mana saya rasa saya boleh share, saya share. Yang mana yang sulit-sulit, yang melibatkan isu-isu sensitif, saya mohon maaf. Saya tak dapat share atas dasar-dasar tertentu, dasar keselamatan. Lepas tu ada juga yang komen-komen bagi tahu kat saya, tak kenapa tak tutup mata, tak tutup apa kan. Jadi saya nak tutup mata, nanti boleh, nanti untuk next saya akan tutup mata saya. Kelabu sikit kan. Tapi orang dah kenal dah saya kan. Dah kenal dah. So saya cuba menyampaikan niat saya, hasrat hati saya. Saya nak berkongsi, saya nak bagi tahu sesuatu perkara yang manfaat kepada semua, supaya ada juga kebaikan dan juga sebagai kita kata sebagai kempen mainlah masuk askar. Askar ni macam-macam dah ada kan. Orang sampai ramai dah ada PhD dalam tentera, sampai pergi ke luar negara, sampai pergi mana lagi, sampai kebanyakannya yang masuk askar, anak-anak askar akan jadi advance, macam tu. So saya ucap terima kasih lah pada semua. Ya Allah, saya cukup terima kasih. Ramai yang mendoakan saya. Saya kembalikan doa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada yang mendoakan ataupun kepada yang menuntun rakaman ni, saya minta kesihatan kepada mereka, murahkan rezeki, berilah mereka pemudahkanlah segala urusan ahli keluarga, limpahkanlah rahmat, kasih sayang, jagalah keselamatan semua, termasuk ahli keluarga, apa jua yang kita lakukan. Okey, jadi untuk hari ini, siri ini saya tamatkan kat sini. Nanti konten saya banyak lagi sampai part 1999 siri. InsyaAllah kalau umur panjang nanti saya share lagi. So saya mohon maaf lah. Mohon maaf, saya cuba memenuhi semua komen. Nanti dari masa ke semasa nanti saya akan susun balik dengan lebih cantik lagi lah, dengan gambar-gambar. So mohon maaf sekali lagi. Itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Komando.